terlibat aktiviti penyeludupan migran Julai tahun lepas. Kota Tinggi Johor atas pertuduhan cubaan membawa keluar migran. Malaysia merupakan sebuah negara yang aman dan sejahtera walaupun mempunyai rakyat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Keamanan yang dimiliki telah menjadi salah satu pendorong kepada kemasukan migran yang tinggi di Malaysia. Migran ini kebanyakannya datang dari negara seperti Pakistan, Filipina, Bangladesh, Afrika dan lain-lain lagi. Kebanyakan migran datang ke Malaysia kerana peluang pekerjaan yang disediakan, dan selepas itu mereka pulang setelah kontrak tamat dengan majikan di Malaysia. Namun begitu, terdapat juga migran yang ingin terus tinggal di Malaysia. Maka mereka berkahwin dengan wanita tempatan dan menjadi warga negara Malaysia. Setelah itu, mereka membuka perniagaan seperti perniagaan karpet dan perabot bagi menampung kehidupan mereka di negara lain. Justru, menerusi dokumentari ini, kumpulan kami ingin memperlihatkan migran Pakistan di mana ingin melihat kepada strategi warga migran Pakistan dalam menjalankan perniagaan perabot dan karpet di 4 kawasan, iaitu di Kampung Darau, Terengganu, Kuala Nelus, Terengganu, Muar, Johor dan Sling River, Perak. Menurut Ali Jan bin Rahman Shah, 64 tahun yang merupakan pemilik kepada kedai perabot di Rara Empire, beliau telah menyatakan beberapa strategi yang beliau gunakan untuk memajukan perniagaan beliau. Menurut informan Ali Rahman Shah, beliau telah berada di Malaysia sekitar tahun 1980 dan memulakan perniagaan dengan berniaga atau berjaja secara berjalan kaki di kampung-kampung. Beliau juga menjalankan strategi di mana beliau memberikan bayaran secara ansuran kepada sesiapa yang tidak mempunyai duit cash ataupun tidak mempunyai sebarang duit yang mencukupi untuk membayarnya. Jadi kita ni bara-bara ambil, beli, jual syurah. Guti-guti bayar ke toke juga, kita makan juga. Kalau kedai kopi boleh juga, tapi dia kena orang ramah. Saya tu syurah lah, kedai bara-bara itu kita ambil, lepas kita jual syurah banyak lah. Cash ada jual juga, tapi kurang cash. Bara modal sendiri, sikit-sikit itu buat dulu lah, sikit-sikit mana ada lah. Beliau juga menggunakan strategi di mana beliau mendapatkan supplier yang menyediakan kapet dan juga perabot dari Nilai 3 Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Negeri Kelantan, Kota Baru dan juga Macang. Saya beli pada Nilai, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan. Toke-toke ada sana lah. Kalau barang kapet dengan tika apa tu ada pada sana. Kalau perabot tu ada di dekat sini. Baru. Macam.
Oleh itu, menurut beliau, strategi yang terakhir yang perlu digunakan oleh beliau adalah bersikap jujur dengan pelanggan. Hal ini kerana beliau turut menyatakan bahawa jika beliau mengatakan jujur kepada pelanggan, maka pelanggan juga akan bersenang hati. Dengan kita dia tahu, kita orang lama lah. Kita orang betul-betul. Kalau barang molek dia mahal sikit. Kalau barang tak molek, murah. Seterusnya, menurut informan kami yang kedua iaitu Nordin Azra Kasul yang merupakan 56 tahun dan merupakan pemilik kepada kedai Azfal Jaya Sendirian Berhad. Menurutnya, strategi yang pertama yang perlu beliau gunakan adalah dengan bersaing secara sihat bersama dengan rakan-rakan peniaga yang lain. Macam kita tengok kedai lain kan, kita tengok barang kan, macam kita boleh cari lagi cantik barang daripada dia, atau kita tengok kedai orang tu kan dia ada barang macam ni, lepas kita mau buat macam tu lah, tengok kedai lain tu kan, kalau macam dia jual murah-murah kita turun harga daripada dia di mana dia macam tu lah, macam tu saja. Selain itu, menurut beliau perlu menimba ilmu dan bertanya kepada rakan-rakan yang berniaga demi memajukan perniagaan beliau menjual kapet dan juga perabot. Saya tanya kawan-kawan lah kalau macam peniaga kita kan macam mana majukan kedai ini, taruh barang apa macam mana laku barang macam tu, itulah kita tanya. Seterusnya, menurut informan yang ketiga, Raj Ghaffur yang berumur 46 tahun dan merupakan pemilik kedai perabot dan kapet ZTN Sendirian Berhad Slim River. Menurut beliau, strategi beliau yang pertama adalah dengan memiliki pengalaman dalam berniaga kapet dan memiliki sokongan daripada ahli keluarga. Tapi dulu ini orang lain punya kedai kan, saya beli sama dia lah ini barang, lepas tu saya terus sewa lah. Saya lain meniaga memang tak ada experience lah, tak ada pandai. Pasal itu saya pandai jual kapet, buka kedai kapet lah. Menurut beliau juga, beliau perlu menggunakan strategi di mana yang beliau keluarkan dan harga yang beliau jual berpatutan dengan harga yang berada di pasaran. Ini kedai banyak lama ya kan. Orang sini Slim River ke Songkai ke Tanjung Alim semua tahu ini kedai. Harga pun saya punya rendah kurang kan. Lepas tu kita bagi Facebook lagi pun dari Tanjung Alim sampai Slim River saya meniaga pergi-pergi rumah. Orang banyak kenal saya kan. Pasal itu dia boleh senang datang lah. Macam itu kalau orang tak ada duit saya kenal kan. Ini orang okey. Kita mesti kalau nampak pun boleh lah. Boleh percaya lah. Percaya kan. Boleh lah 2 kali 3 kali bayar boleh lah. Kita tukar barang kan. Ada barunya fashion kita bagi Facebook ke WhatsApp ke punya orang dia. Seterusnya, menurut Adnan Han yang berumur 23 tahun, beliau merupakan pekerja kepada majikan beliau dan majikan beliau merupakan bapa kepada beliau sendiri dan membuka perniagaan di Kuala Nerus, Terengganu. Informan yang kelima adalah Encik Haji Muhammad. Beliau merupakan pemilik bersama Nawab Perabot dengan ahli keluarganya yang lain. Beliau berusia 43 tahun dan telah menetap di Malaysia selama 18 tahun. Menurut Encik Haji Muhammad, antara strategi yang beliau lakukan adalah dengan menjaga kualiti barangan perabot. Hal ini kerana dengan menjaga kualiti barangan, beliau dapat menarik pelanggan untuk terus datang ke kedai beliau. Kualiti barang okey, kalau kualiti kurang kan, nanti customer 2 kali tak boleh mari.
sekali saja pergi kan. Kalau mesti kalau nak tarik customer mesti kena kualiti baik. Selain menjaga kualiti barangan perabot, strategi lain yang digunakan oleh Encik Haji Muhammad adalah dengan menawarkan khidmat membaiki barangan perabot yang dijual di kedai beliau. Hal ini di mana pelanggan boleh meminta beliau untuk membaiki barangan perabot tersebut. Namun, sekiranya barangan tersebut tidak boleh dibaiki, maka beliau membenarkan pelanggan untuk menukar barangan tersebut. Barang rosak kita pun pergi baiki ke, kalau tak boleh baiki kita tukar, itu macam mana? Menurut informan Nordin Azra Kasol, iaitu peniaga di kedai karpet dan perabot Azfar Jaya Sdn Bhd, menyatakan cabaran yang dihadapi oleh beliau. Cabaran yang dihadapi oleh beliau adalah dari segi bagaimana hendak mendapatkan barang dan tempat untuk melakukan perniagaan pada permulaan beliau ingin berniaga. Mula-mula tu ada macam masalah kita ini kan, kita cari kedai, lepas kita nak cari barang kan. Beliau turut menambah, sekiranya beliau menghadapi kesukaran dari segi mendapatkan stok barangan, beliau akan mendapatkan barangan yang diingini daripada kawannya sendiri. Barang-barang itu kurang lah, kalau macam barang tadi kita ambil lah dengan kawan kita. Selain itu, cabaran lain yang dihadapi oleh beliau adalah beliau pernah menghadapi kerugian dalam perniagaan ini. Walau bagaimanapun, beliau tidak menghadapi sebarang masalah dari segi penghantaran barang ke rumah pelanggan. Ada kalau orang nak macam beli barang tukar kita boleh bawa kan, kita hantar lah. Ada masalah kita. Menurut informan Ali Jan bin Rahman Shah, cabaran yang dihadapi oleh beliau ketika mula berniaga adalah barang yang didapati atau diperolehi untuk perniagaan adalah kecil sahaja. Begitu juga dengan modal yang digunakan oleh beliau. Dengan berkat kesungguhannya, beliau dapat membuka kedai yang lebih besar bagi menjalankan perniagaan perabotnya. Mula-mula tu barang awak kecil-kecil, modal kecil-kecil lah. Jadi lama-lama tu modal saya jadi boleh lah, Alhamdulillah. Jadi saya suruh buka kedai besar sikit. Boleh. Awak tu banyak-banyak sikit boleh. Itu jadilah. Kalau dulu barang kecil, awak kecil. Pada dengan hatu lah, dengan modal sendiri lah. Ada juga kadang-kadang tu jadi orang. Beliau juga menyatakan pada permulaan perniagaan terdapat juga sebahagian peniaga yang mengambil stok barangan yang banyak namun kekurangan modal. Namun, beliau tidak melakukan itu kerana tidak mahu berhutang. Sekiranya beliau berhutang, beliau akan memberitahu kepada supplier bahawa beliau akan membayar pada bulan hadapan sekiranya pada bulan ini beliau tidak boleh membayarnya. Barang banyak, modal korek. Tapi kita nanti dulu. Guti dulu hutang-hutang. Jadi bulan ni kita janji dengan orang bulan ni dah boleh. Nanti bulan depan lah. Kita guti hutang dulu, bayar kata kira tu, ambil barang lain pula. Boleh bagi kita pula. Dalam pada itu, informan Ali Jan tidak mempunyai sebarang masalah dalam berkomunikasi ketika mengendalikan perniagaan perabot beliau. Tak ada masalah-masalah. Tak ada. Semua lancar. Semua beres berlaku. Di samping itu, informan Ali Jan juga berkata bahawa cabaran lain yang dihadapi oleh beliau adalah mempunyai kerosakan pada barangan perabot.
Sekiranya perkara ini berlaku, beliau akan menghantar barangan perabot tersebut kepada supplier untuk dibaiki. Setelah dibaiki oleh supplier, beliau akan mengambil semula barangan perabot tersebut dan menghantarnya kepada pelanggan. Ada juga kita pun berjanji pada token juga. Kalau barang rosak, boleh tukar balik. Kalau misalnya barang rosak, dia jaminan setahun, kita kena pergi ambil barang, bagi tempat token, bikin dulu, siap. Lepas saya pergi ambil pula, dia tak customer pula. Selain itu juga, informan Alijan juga berkata bahawa beliau turut menghadapi cabaran daripada segi tekanan ketika mengendalikan perniagaan perabotnya. Namun, beliau bersikap positif di mana beliau menerima keadaan tersebut. Hal ini kerana beliau mengatakan bahawa itu sahaja kerja yang dilakukan olehnya, maka beliau perlu bertahan dengan keadaan yang dialami. Ada juga masalah, kadang-kadang ada kurang sikit lah. Ada juga masalah juga, tapi kita juga pasal kita kerja tu saja, kerja lain tak ada. Kakak lah, kadang-kadang 2 minggu tak ada, lepas seminggu boleh. Gitulah menyaga. Dalam pada itu, informan Alijan juga menambah beliau turut mempunyai cabaran dari segi berhutang kerana tidak mempunyai modal yang cukup untuk membayar barangan yang dibeli daripada supplier. Namun, supplier tersebut sangat baik hati dan menyuruh Alijan untuk membayarnya ketika beliau mempunyai duit yang cukup. Beliau menambah bahawa beliau pernah mengalami masalah pelanggan yang suka membayar hutang. Beliau menceritakan bahawa terdapat pelanggan yang menelefon beliau untuk datang ke rumah bagi mengutip wang barangan perabot yang dibeli. Namun, terdapat juga pelanggan yang tidak dapat membayarnya dan Alijan sendiri memberitahu beliau datang sebanyak 3 kali ke rumah pelanggan tersebut. Kali keempat, baru pelanggan tersebut membayar wang bagi barangan yang dibeli. Ada juga kadang-kadang tu kita tuju ke PT tu, order barang banyak. Lepas tu dia kata tak apalah, bayar bulan depan pun. Ada juga. Ya, kita ada kena juga. Ada kadang-kadang tu tak bayar pun ada. Ada boleh pun ada. Telefon sendiri suruh mari ambil BT. Kadang-kadang kita pergi rumah dia pun dia kata tak ada BT, kita balik. Boleh 3 kali pergi. 4 kali pergi baru boleh. Tengok bayar asuran. Asuran dia jadi orang masing-masing hati lah. Ada bayar, ada tak ada bayar. Tapi kita kerja tu kena buat jugalah. Pasal kita ni kalau misalnya tu beli barang baru, kita ambil kata orang customer kalau suka ni barang baru lah. Jadi kita cari barang baru-baru lah. Jadi suruh customer suka lah. Kalau barang lama-lama tu, jadi korang suka lah. Pasal jadi halaman tu. Jadi kita cari barang baru. Kita kena pandai cari. Cari barang baru lah. Jadi pandai-pandai kan cari barang modal baru. Ada baru tu, boleh laku cepat. Kalau ada lama, kurang sikit lah. Laku-laku kurang sikit. Bagi pemilik kedai karpet dan perabot ZTN Slim River, iaitu Raj Zafur, menyatakan bahawa cabaran utama yang dihadapi oleh beliau ketika mula-mula berniaga adalah perniagaan yang kurang maju. Hal ini kerana bagi beliau, untuk sebuah perniagaan bermula, ia adalah satu kemestian bahawa kedai tersebut tidak akan berapa maju pada permulaan, namun akan semakin bertambah maju selepas ramai orang mengunjungi kedai beliau.
Selain daripada itu, cabaran lain yang dihadapi oleh Raja Safo adalah dari segi modal. Kebanyakan peniaga yang baru bermula menghadapi masalah modal untuk memulakan perniagaan ataupun membeli barangan untuk perniagaan mereka. Namun, supplier barang yang sering diambil oleh Raja Zafar memahami keadaan beliau. Maka, supplier tersebut menyuruhnya membayar harga ataupun modal barang apabila beliau mempunyai wang yang mencukupi. Kalau meniaga bukan mula-mula mesti ada susah sikit kan, kata orang kedai ni kurang customer, tapi dia lama-lama boleh jadi okey lah sikit. Modal tu biasa kan kita ada tokey besar dekat nilai 3, saya ambil sama dia barang dulu. Ada duit modal saya bagi, kalau kurang dia boleh tunggulah. Informan Raja Zafar juga menambah bahawa beliau akan berkomunikasi secara baik dengan pelanggan beliau. Hal ini bagi memastikan hubungan sebagai penjual dan pembeli akan berkekalan. Beliau juga memberitahu sekiranya pelanggan mengadu bahawa barangan seperti karpet terdapat bahagian yang koyak, maka beliau akan menukar karpet tersebut kepada karpet yang baru. Kurang lah kan, sebab orang tak tahu ini kedai buka. Mesti ada mana-mana meniaga pun buka baru dia kurang. Tapi dia lama-lama majulah. Macam kita ini meniaga banyak lama kan, sudah ada experience pun ada. Lagi pun kita tahu ini mana-mana ada berapa untung, sikit ke banyak ke. Kita cuma cakap sama customer yang baik-baik. Macam ini karpet kan, dia bawa beli, kita tak nampak ini koyak ke apa kan. Kalau dia hantar pergi rumah, dia tengok koyak, dia tukar, saya tukar lah. Cabaran terbaru yang dihadapi oleh informan pada ketika ini adalah pandemik COVID-19. Hal ini kerana berlaku PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan sebahagian sektor perniagaan terpaksa ditutup. Maka hal ini memberi kesan kepada informan kerana perlu menutup kedai pada tempoh yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ini kadang-kadang ada hari tu ada TKP kan, tutup berapa lama tutup kan, itu susah lah. Yalah, sebab ada sewa semua kan yang kita bayar, tapi niaga tak ada, itu susah lah. Dan alhamdulillah tak susah. Bagi informan Haji Muhammad, iaitu pemilik Nawab Perabot, menyatakan cabaran yang dihadapi oleh beliau, iaitu tidak mendapat bekalan daripada supplier. Hal ini di mana apabila beliau memesan barangan daripada supplier, barangan yang sampai tidak memenuhi kuota yang diminta oleh beliau. Itu biasa, itu bukan biasa hari selalu macam tu juga. Ini tahun supplier terbagi segi pun sebab Malaysia itu worker tak ada kan. Lepas tu ada lockdown kan, jadi ini bulan saya semua kilang ada order, separuh pun tak ada dapat, sikit-sikit saja dapat. Biasa ada juga masalah macam tu. Manakala cabaran yang dihadapi apabila berhadapan dengan pelanggan adalah pelanggan yang berhutang. Beliau menyatakan pelanggan akan membayar apabila mereka mendapat gaji. Cabaran lain yang dihadapi oleh informan adalah dari segi penghantaran barang. Hal ini di mana lori yang digunakan untuk menghantar barang mengalami kerosakan. Maka beliau akan menggunakan lori lain untuk menghantar barang tersebut kepada pelanggan. Kemudian baru beliau akan membawa lori yang rosak itu untuk dibaiki.
Ada orang bayar. Dapat gaji dia bayar. Oh, biasa. Oh, selalu jugalah. Ada, bukan selalu. Ada juga kan? Ya. Jadi kita hantar barang dia dulu. Tender luri lain barang tu. Kita hantar barang dia dulu, lepas tu baiki luri ya. Tuntasnya, strategi yang dilaksanakan oleh peniaga migran warga Pakistan membantu dalam mengembangkan perniagaan karpet dan perabot di kawasan yang dikaji. Walau bagaimanapun, cabaran tetap dilalui oleh mereka semasa menjalankan perniagaan tersebut. Namun, ia tidak mematahkan semangat migran warga Pakistan kerana mereka masih mempunyai sokongan ahli keluarga dalam meneruskan perniagaan di Malaysia.